Allah hadiahkan kita dengan ilmu, dengan kepakaran, dengan tenaga, dengan segala-galanya. Dan sememangnya lah Allah Ta'ala buat bumi yang ada hari ini untuk manusia. Jadi bila kita hidup atas dunia ni, kita buat baik, kita buat jasa, kita lakukan perkara-perkara yang diarahkan oleh agama. Jadi hati kecil manusia ni tuan-tuan, dia nak kalau boleh biarlah ada pembalasan yang setimpal, ada habuan-habuan terbaik yang menanti kita di kemudian hari di atas setiap perkara-perkara yang baik yang telah kita lakukan. Jadi atas faktor itulah sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan akhirat. Itu yang kedua. Baik, sagi kita tengok dia punya detail dia. Dan inilah pula soal yang ketiga, iaitu soal yang pertama menunjukkan bahawa manusia sedar tentang nilai hidupnya. Jadi sebelum ni kita dah bincang macam mana nilai hidup kita sebagai manusia. Bila Allah Ta'ala hadiahkan pada kita menjadi seorang manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Makhluk ni ada banyak lah, manusia, binatang, tumbuhan, malaikat, jin, setan, iblis, langit, bumi lah. Tapi Allah pilih kita jadi manusia, dan manusia pula sebagai manusia yang Muslim, manusia yang mengaku beragama Islam, dan manusia pula manusia yang sedar tentang betapa mahalnya nilai hidup kita sebagai seorang Muslim. Sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, hidup kita di dunia ni sebenarnya terlalu banyak kebaikan, terlalu banyak nikmat yang Allah Ta'ala telah curahkan kepada kita. Cuma sikap manusia itu saja. Orang kata sedar diri ke tidak, bersyukur ke tidak, menghargai atau tidak, berterima kasih atau tidak. Tapi nikmat yang Allah beri yang terbesar adalah menjadi manusia yang beragama Islam. Dan besarnya nikmat manusia ni tuan-tuan, kita akan rasa kenikmatan hakikinya selepas kita mati besok. Macam biasa kita sebut, masa hidup kadang-kadang orang tidak menghargai. Masa hidup orang tak rasa berharganya jadi seorang manusia. Orang tak rasa mahalnya nikmat hidup. Bila kita rasa mahalnya nikmat hidup? Bila kita sudah mati. Saya cerita kuliah subuh pagi tadi. Malam Jumaat lepas, saya kuliah satu surau di Gombak. Jadi kalau jadual saya situ setiap 30 hari bulan, setiap bulan lah, tak kira hari apa pun. Tapi bila kena hari itu, hari dipanggil Khamis malam Jumaat, so saya kena handle Yasin lah. Jadi tekong Yasin, tahlil, doa, tahlil arwah dan doa. Lepas tu 5 minit ujung tazkirah. Jadi dah selesai semua, semayang isyak semua, macam biasa adalah minum-minum sikit. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, sembang-sembang dengan pakcik-pakcik situ kan, orang tua-tua. Ditunjuklah satu orang pakcik ni, dia kata, "Ustaz, Alhamdulillah ini kami punya jamaah baru keluar hospital, Ustaz." Saya pun tanya dia, "Pakcik sakit apa masuk hospital?" Dia kata, "Macam-macam lah Ustaz, tapi yang lebihnya jantung."
Saya kata, jadi macam mana? Dia kata, ustaz, baru ni saya masuk hospital, jantung saya, ustaz, berhenti. Berapa lama berhenti? 15 minit, ustaz. Saya ingat kata-kata arwah Datuk Ismail Kamus. Jantung ni dia sentiasa berjalan, maksudnya berdegup lah, dia pam darah. Kita berjalan, jantung berjalan. Kita tidur pun jantung berjalan, kita jaga pun jantung berjalan, kita berlari pun jantung berjalan, kita berhenti, jantung berjalan, jantung berhenti, kita jalan. Tu arwah Datuk Ismail Kamus sebut. Lain semua dia berjalan, tuan, jangan dia berhenti je, memang kita jalan lah. Tapi pakcik ni 15 minit jantung dia berhenti, tuan-tuan, hidup. Dia kata doktor tekan dia banyak kali. Dia cerita balik lah, dia tak sedar pun masa tu, tapi doktor mungkin cerita pada dia kan. Lepas tu, ustaz, saya tak sedar, dia koma lah 15 hari. Jantung berhenti 15 minit, lepas tu koma 15 hari. Dan dia ceritalah dalam koma dia tu terlalu banyak gangguan daripada iblis dan syaitan. Dia bila koma ni, tuan-tuan, dia macam nak kata hidup, macam mati. Nak kata mati tapi hidup. Dia tak jumpa noktah, sebab dia koma je. Tanda koma tu kan. Lepas koma kan noktah. Ni noktah tak jumpa. Kalau jumpa noktah, terus tanam je, senang tak? Tapi dia hidup tak hidup, mati tak mati, dia tengah-tengah, terawang-terawang macam tu. Oh, dia kata, banyak, ustaz, saya tak tahu nak kata mimpi, tak mimpi, betul tak betul, dia kata. Gangguan-gangguan setan. Jadi tuan-tuan, saya kata ke pakcik tu, tahniah lah pakcik. Pakcik kira dah mati hidup balik. Ni jarang manusia gombak dapat macam ni, saya kata. Kan, itu rezeki dia. Jadi tuan-tuan, kita ni masih hidup. Mati besok baru tahu berharganya hidup sekarang ni. Sekarang ni kita tak berapa rasa sangat dah hidup ni mahal ke biasa, okey tak okey, bernilai ke tidak. Tapi besok, tuan-tuan, bila meninggal manusia ni, baru dia tahu berharganya nyawa tu, berharganya hidup di dunia ni. Baik, itu nombor satu. Yang kedua, tadi dia kata menunjukkan kesedaran hati kecilnya menghargai keadilan yang sedia tersemat padanya. Jadi manusia ni dia suka pada benda yang betul, benda yang adil dan saksama. Jadi dunia ni tempat yang penuh dengan ketidakadilan. Orang yang baik, orang tengok jahat. Orang jahat, real punya jahat, orang lambung dia jadi orang baik. Macam tu lah dunia yang tak pernah adil kan. Orang yang tak bersalah, dia dapati bersalah. Yang betul-betul bersalah, bersusun kes, tak bersalah pula. Itu dunia. Jadi fitrah kita nak adanya akhirat untuk pembalasan balik, yang orang kata setimpal, bagi puas hati. Yang mana yang tak anaya dulu dapat hak dia semula. Sebab itu Allah ni lebih tahu, tuan-tuan, dia buatnya akhirat. Allah tahu dah, sebab dunia ni tak pernah yang betul kan, banyak yang menipu dan seumpamanya. Manakala soal yang ketiga menunjukkan kesedarannya tentang kemuliaan jenisnya sebagai manusia yang diberikan pelbagai persediaan dan keistimewaan. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok dalam Quran pun banyak ayat-ayat yang Allah angkat darjat manusia. Kita baca dalam surah Al-Insan, surah manusia. Kan, surah Insan ni cerita pasal, banyak cerita pasal habuan kita di dalam syurga besok. Banyaklah kalau tuan-tuan tengok ayat-ayat lain
yang menceritakan kemuliaan manusia berbanding dengan makhluk-makhluk yang lain daripada manusia. Jadi kelebihan ni tuan-tuan Allah beri pada kita. Jadi sebab itu gunakan baik-baik untuk kita siapkan bekalan-bekalan yang sedaya dan semampu yang kita mungkin bagi mencapai matlamat yang hakiki di akhirat nanti, insya-Allah. Kemudian dari desakan soal-soal yang tersebut dalam hati nurani manusia, maka timbullah perasaannya mengakui adanya hari akhirat. Jadi hasil yang kita bincang 3 persoalan tadi menyebabkan jauh dari lubuk hati kecil manusia dia akan percaya wujudnya hari akhirat. Walaupun saya pernah cerita pada tuan-tuan satu masa dulu, ada orang tidak percaya wujudnya hari dan alam akhirat. Ada. Dia kata, Ustaz percaya tak ada seksaan kubur? Orang tanya saya ni, orang kampung, seorang pakcik ni lah, tapi dia meninggal dah masa Covid tu hari. Dia kata, Ustaz percaya tak seksa kubur ada? Saya kata, bukan saya je percaya, pakcik pun kena percaya. Sebab pakcik pun orang Islam, saya pun orang Islam. Seksaan kubur ni Nabi sebut ada. Saya kena percaya, wajib beriman, pakcik pun kena percaya. Dia tanya saya balik, Ustaz pernah tengok? Mampu aku nak jawab tu. Saya kata, tengok tu dak lah pakcik, tapi kalau pakcik tak percaya, pakcik mati lah dulu. Tu je jawapan kita. Kan? Pakcik tak percaya, pakcik try mati sekali tengok. Cuba tengok, ada tak seksa kubur dalam tu? Ada orang tak percaya tuan. Sebab pada dia yang tak nampak tu dia sukar nak percaya. Fitrah manusia, dia akan percaya apa yang dia nampak saja. Tapi sebenarnya hakikat iman ini tuan-tuan, dia menjangkaui benda tu. Iman ni kita kena percaya pada benda yang memang kita tak nampak. Itu nama dia iman. Tuan-tuan percaya tak, duduk dalam majlis ilmu malam ni dan malam-malam lain dalam surau Al-Falah, Bukit Buntung ni ada pahala. Tuan-tuan percaya? Percaya kan? Mana pahala tu? Mana pahala yang tuan-tuan percaya tadi lah? Tak nampak. Maksud dia, kita percaya buat baik ada pahala. Tuan-tuan dengar majlis ilmu ada pahala. Tengok live pun dapat pahala. Tuan-tuan sedekah dalam tabung surau malam ni boleh pahala. Percaya kita buat ada pahala besok. Mana pahala tu? Tak nampak kan? Walaupun tak nampak, kita kena percaya. Dosa, mencuri berdosa, makan rasuah berdosa, menipu orang berdosa. Dosa tu mana? Kalau orang tanya kita kan, orang tanya Ustaz kuliah-kuliah ni banyak pahala Ustaz, tolong tunjuk pada kami sikit pahala kami datang surau malam ni, kami nak tengok tak sekali. Kalau Ustaz tak boleh tunjuk, memang tak balik lah. Memang aku mati keras dalam surau ni Ustaz. Mana boleh tunjuk kan? Sebab benda tak nampak. Kita wajib beriman pada dosa dan pahala, syurga dan neraka. Tapi nak tunjuk sekarang memang tak nampak. Yang boleh kita tengok pelaku dan pembuat dia saja. Tuan-tuan, orang yang cari pahala, nampaklah orang ni, orang yang kena gari tangan masuk dalam mahkamah lokap, ini orang yang buat salah. Walaupun ialah belum dibukti bersalah, tapi dia dituduh bersalah. Kalau sabit tu betul ada bukti, dia dapati dia bersalah lah. Pelaku tu kita nampak, tapi dosa pahala tak nampak kan? Sebab apa Allah tak tunjuk dosa pahala? Jawapan dia, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Sebab Allah nak tengok siapa di kalangan kita yang paling ikhlas, yang paling terbaik, yang paling istiqamah, yang paling excellent dalam setiap amal solehnya. Sebab ganjarannya tidak nampak. Kalaulah ganjaran datang surau nampak, macam biasa kita sebut tuan-tuan, penuh surau malam kan. Kalau setiap kali tuan-tuan datang kuliah, habis dengar kuliah maghrib, sambung solat isyak, lepas tu balik, keluar pintu surau, ada malaikat rahmat tunggu kat situ. Malaikat rahmat, dia siap seorang satu sampul, dalam tu ada RM1,000. Habis je isyak, salam RM1,000. Ada yang buka 800 no. Orang lain semua 1,000. Dia tanya, apa hal 800? Tadi tidur masa kuliah, potong 200 no. Contohlah no. Tak ada yang tidur, ni contoh je kan. Jadi benda tu kalau jadi macam tu tuan, tak kerja kita. Kerja kita datang surau je. 5 waktu datang 5,000, apa hal tuan? Tak. Tapi tuan-tuan punya duit pula habis buat masuk dalam tabung-tabung surau. Lagi naya datang. Itu yang tak datang tu. Pasal tak nampak habuan dunia. Memang dosa pahala Allah simpan di akhirat besok tuan. Percayalah tuan-tuan. Tuan-tuan buat saja kebaikan. Nanti kita sendiri akan terkejut tuan-tuan. InsyaAllah lah dah. Kita tengok, ya Allah, ini ke pahala aku sedekah dulu? Ini ke pahala aku rajin berjemaah di surau dulu? Ini ke pahala aku rajin baca Quran dulu sikit-sikit kat Malaysia dulu masih hidup? Kita tengok menggunung-gunung pahala tuan. Masa itu baru kita akan menyesal. Tapi tak guna dah tuan. Macam Nabi kata kan, bila masuk dihumbankan ahli neraka masuk dalam neraka, mereka akan menyesal, kata Nabi. Dan ahli syurga masuk syurga pun Nabi kata menyesal juga. Dua-dua menyesal. Geng neraka kena humban pun masuk neraka menyesal. Geng syurga dapat nikmat dalam syurga pun masuk syurga dengan penyesalan. Lalu sahabat tanya pada Nabi, wahai Rasulullah, kalau geng neraka masuk neraka menyesal tu, kami macam tahulah apa sebab dia. Menyesal lah, kena bakar apa semua kan. Tapi geng syurga ni masuk syurga yang dapat nikmat, beribu nikmat dengan bidadari, sungai syurga, mahligai, pelamin, istana, sutera, semua sekali. Menyesal apa benda? Lalu Nabi jawab, tuan-tuan, Nabi kata pada sahabat dan ingatkan pada kita, Nabi kata ahli syurga menyesal. Bila dia masuk syurga, dia tengok kenikmatan yang luar biasa, yang tak pernah dijangkau dia akal, fikiran, mata, telinga dia. Masa itu dia menyesal. Kalau aku tahulah macam ni syurga, di dunia dulu aku lagi baik, aku akan buat. Dia menyesal. Tapi tak apalah tuan lah. Menyesal dalam syurga tak apalah, boleh tahan kira lagi. No, menyesal kena bakar. Masa tu tak ada apa nak boleh tolong kan. Bomba pun tak boleh tolong, sebab bomba pun terbakar besok. Kalau bomba tu ahli maksiat lah, dia pun rentung besok tu. Jadi sebab itu kita nak sebut, gunalah peluang yang masih ada. Buatlah kebaikan walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi setiap kebaikan kita pastikan niat kita betul-betul ikhlas kepada Allah. Saya tengok pagi semalam Jumaat kan, ada satu kedai tu, saya pergi makan situ lah. Tapi saya ada tertengok lah dalam dia update lah dalam Facebook ke mana entah, ditulis pagi ni busy sikit buat masak nasi lemak 300 pack, 300 ke 500 macam tu, telur mata 500 biji, untuk dihantar ke sebuah masjid pada tengah hari Jumaat nanti. Ada seorang yang sponsor.
Itu kebaikan tuan-tuan. Kita dengar 500 bungkus tuan. Satu bungkus katalah telur mata berapa, RM3 lah contoh lah. 500 dah berapa, RM1,500 kan. Orang ada duit kan. Tapi orang ada duit belum tentu boleh buat benda tu. Jangan cakap kan. Kita kata saya kalau duit banyak besok Ustaz, tahulah tabung-tabung ni memang kena dengan saya. Itu bercakap masa tak ada duit kan. Duit dah banyak, tabung pun tak nampak mata hidup. Kita pun tak datang surau dah bila duit dah banyak kan. Jadi tuan-tuan, ada orang dia infak cara macam tu, ada yang cara tinggal duit di kaunter RM50, bayarlah, siapa nak bayar sekali ambil, tak ambil duit, kira sampai cukup 50. Tolong bayar kan, nak bayar satu kedai dia pun tak berapa ada duit, bayar 50 je letak. Ada satu kedai tu roti canai, dia lagi best, siapa makan situ free, syarat dia makan situ. Saya kata yelah, kalau makan pun paling tinggi berapa biji dah roti canai, 2-3 itu dah. Kalau jenis hantu raya mungkin 5 lah 5 keping roti canai tu. Kita habis tinggi 2 gitu je dah. Saja saya kata ni, kalau ustaz nak bungkus 10 boleh? Boleh tak? Tapi ustaz bayar. Dengar-dengar bayar tak jadi bungkus dah. Dah syarat dia, kau nak free, kau makan free, makan situ. Yalah, bungkus tu bayarlah sendiri kan. Cara orang buat baik tu tak tahu siapa. Saya tanya tukang tebar tu, siapa je, tak boleh beritahu ustaz. Dia tak nak dibongkarkan orang dia. Tapi hari-hari makan dia pergi free. Tapi larat hari-hari nak telan roti canai kan sesekali boleh lah tak. Cuma nak cerita kepelbagaian kebaikan yang manusia boleh buat, macam-macam bentuk tuan-tuan. Jadi sebab itu tuan-tuan, ingat, kita ada akhirat yang sedang menunggu kita, yang sedang menanti kita. Jadi buatlah kebaikan ini sementara ruang tu masih ada. Baik, dengan sebab yang demikian, maka agama Islam dengan sifatnya agama yang sebati dengan fitrah manusia, menjadikan salah satu rukun imannya adalah percaya adanya alam akhirat dan segala yang berkait dengannya. Jadi yang kita cerita percaya akhirat tadi itu sebenarnya rukun iman. Salah satu daripada 6 rukun iman adalah wajib kita percaya adanya alam akhirat. Wujudnya yang dikatakan alam akhirat itu. Kalau orang tanya kita, alam akhirat itu bermula bila? Alam akhirat itu bermula apabila manusia itu mati atau meninggal dunia. Bila dia masuk di dalam tanah perkuburan Islam itu, dikebumikan di situ, maka itulah yang Nabi pernah sebut, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Nabi kata sesungguhnya alam kubur itu adalah stesen yang pertama daripada banyaknya stesen-stesen yang akan ditempuh oleh manusia di akhirat nanti. Jadi makna kubur tu stesen pertama akhirat. So akhirat bermula bila seorang manusia itu meninggal dunia. Maka daripada alam dunia yang ada sekarang, dia dipindahkan ke alam kubur ataupun alam barzah yang juga dinamakan dengan permulaan alam akhirat. Jadi start daripada situ, dia dah tak boleh berpatah balik ke dunia. Tak ada dah cerita nak U-turn, nak patah balik, nak menyesal, nak bertaubat. Bila dah masuk kubur, semua cerita tu, buku, fail semua dah tutup. Peluang tu dah tak ada tuan-tuan. Jadi jagalah hidup kita ni, sayanglah nyawa kita ni, sebab benda ni sangat mahal tuan-tuan, sangat berharga, sangat bernilai di sisi Allah.
Jangan jadikan hidup kita sia-sia. Tuan-tuan tengok dalam laporan media semalam, tapi laporannya hari ni lah banyak, tapi kejadian ni malam semalam kan. Bila ada seorang lelaki yang terjun dekat stesen LRT Datuk Keramat. Dia bukan terjatuh, tuan-tuan. Saya tengok video tu, dia terjun. Tengok CCTV tu kan. Dia terjun je ke tepi sampai. Dan dia ejah kaki dia atas rel, ke tepi langgar. Tak ada break, tuan. Walaupun tepi tu slow, dah sampai stesen, tapi dia ada di hujung, ada space lagi, dia nak pergi ke depan. Mamat ni terjun. Terjun yalah, kaki putus lah, tuan. Badan tak tahulah kan. Kita api bukan ringan. Tapi sayanglah 27 tahun. Masih muda, tak tahulah. Identiti bangsa wallahualam, saya tak tahu Melayu, Cina, India. Saya tengok macam tu je, tak baca detail pun, tapi tengok tu dia terjun. Jadi kalau dia Muslim, na'udzubillah min zalik, kalau mati bunuh diri dengan sengaja macam tu, maknanya mati yang Allah tak terima. Na'udzubillah min zalik. Jadi tuan-tuan, nyawa ni kita jaga elok-elok, tuan. Nyawa ni dia bukan banyak pun, nyawa kita satu je. Habis yang ada ni, habis. Habis maksud saya habis untuk dunia ni. Sebab yang paling penting sekarang ni dunia ni. Walaupun kita tahu akhirat tu lebih penting, tapi penentu masa depan akhirat kita di sini, kat dunia ni, bukan dekat akhirat. Akhirat tu dah tak ada buat apa dah, itu menunggu dan menerima pembalasan saja. Jadi penentuan habuan untung rugi akhirat kiraannya di sini, di dunia ni. Jadi sebab itulah tuan-tuan, gunakan ruang yang ada di dunia ni baik-baik. Buatlah kebaikan walaupun kecil, buatlah baik walaupun manusia tak suka. Manusia ni kadang dia tak suka kita buat benda-benda baik ni, tuan-tuan. Ada je yang tak kena kan. Bila buat benda tak elok, elok pula nampaknya. Bila buat konsert entah apa-apa, elok aja. Mufti tegur tak dengar. Macam tu lah perangai manusia akhir zaman kan. Jadi kita ni buatlah baik, tuan-tuan, sebab di sinilah penentunya untuk di sana. Saya pernah sebut dan saya nak ulang sekali lagi pada malam ni, tuan-tuan. Pesanan Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Tapi perkataan Sayyidina Ali ni dia macam berbelit-belit sikit, tuan-tuan. Tuan-tuan dengar baik-baik, takut karang tak faham. Dia berbelit sikit, tapi sebenarnya senang je nak faham. Tapi dah itu perkataan yang dibawa keluar kan. Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali kata, wahai manusia, di sini, yakni di dunia ni, adalah negeri tempat beramal tidak ada ganjaran padanya. Di sini negeri tempat beramal tidak ada ganjaran padanya. Di sana, yakni di akhirat, adalah negeri tempat ganjaran tidak ada amalan padanya. Setakat tu boleh faham. Aku berpesan kepada kamu, kata Sayyidina Ali, beramallah kamu di negeri yang tidak ada ganjarannya ini. Mudah-mudahan, kata Sayyidina Ali, kamu akan mendapat ganjaran di negeri di mana kamu sudah tidak boleh beramal lagi. Dia macam pening sikit kan? Tapi sebenarnya senang je faham. Sayyidina Ali kata macam ni, sini negeri tempat beramal tidak ada ganjaran padanya. Dunia ni tempat beramal, ganjaran dia tak ada. Maksud bukan tak ada, tapi tak nampak buat masa sekarang. Tuan-tuan datang malam ni, yang nampak penat dan letih saja, pahala tak nampak. Itu saya kata awal tadi. Kita sedekah duit terbang RM10, pahala tak nampak.
Itu maksud Saidina Ali. Sini negeri tempat beramal, tidak ada ganjaran padanya. Tak ada tu maknanya tak nampak on the spot. Tuan-tuan pergi balik haji umrah, tak nampak pun pahala haji tuan-tuan pikul daripada KLIA balik sini, tak ada, tak nampak. Dan di sana, yakni akhirat, kata Saidina Ali, adalah negeri tempat ganjaran, tidak ada amalan padanya. Akhirat ni negeri terima saja tuan-tuan, tak ada amalan lagi dah. Tuan-tuan nak semayang bersungguh-sungguh atas dunia, tuan-tuan nak mari dengan kuliah atas dunia. Jangan jumpa ustaz pada masyar, ustaz kuliah sekejap ustaz. Kau jangan buat kerja gila masa tu. Nak kuliah apa benda tuan, ustaz pun tak tahu hala ke mana masa tu. Dah dalam syurga pun tak payah suruh kuliah dah tuan-tuan, cukuplah dekat Bukit Beruntung ni je. Jumpa pula dalam syurga geng Bukit Beruntung, ustaz alang-alang dah jumpa dalam syurga ustaz, kuliah sekali. Tuan-tuan kuliah lah sendiri, aku nak rehat dengan bidadari, penat dah tuan. Kan kita nak berehat dalam syurga, tak payah suruh kuliah dah. Nak kuliah, nak semayang, semua atas dunia punya cerita tu. Ada seorang haji tu tanya kita kan, ustaz, saya masuk syurga nanti saya kena semayang tak ustaz? Dalam syurga tu saya kena semayang? Saya kata haji ni rajin betul, nampak gaya kan? Saya kata macam ni, haji bayang haji baru nak semayang, bidadari datang daripada tepi, dia pun picit-picit bahu haji. Macam mana rasa? Haji nak semayang kan, haji nak buat apa lepas tu? Dia kata kalau macam tu tak jadilah ustaz. Tahu tak apa, kau jangan rajin tak ketahuan sangat. Sampai dalam syurga nak semayang kan, tak payah. Ni atas dunia ni kita semayang dulu. Dah settlekan dunia ni dulu, tak usah kalut tuan. Dalam syurga kita berehat je besok. Allahu Akbar. Kan Nabi kata kan, dalam syurga tu besok tak ada penat, tak ada letih, tak ada kata-kata yang tak baik. Semua orang bercakap benda baik, semua orang senyum satu dengan lain, semuanya penuh kenikmatan. Tak ada dah cerita kita pening memikir kat mana nak beli beras, tak ada. Kan, memikir duit kita jatuh RM4.70 berapa sen. Tak ada fikir dah benda Allah tuan-tuan. Besok syurga rehat, berehat serehat-rehatnya. Tapi sementara nak berehat di sana, di sini kena struggle sikit lah, sini kena bersungguh lah. Itu yang Saidina Ali kata, di sana negeri tempat ganjaran, tak ada amalan padanya. Akhirat ni tempat kita terima je tuan-tuan, tak ada dah beramal di sana. Start daripada mati masuk kubur, dah tak ada cerita amalan dah, tutup file dah, habis. Lalu Saidina Ali pesan tadi, aku berpesan pada kamu, beramallah kamu di negeri yang tidak ada ganjarannya ini. Mudah-mudahan kamu dapat ganjaran di negeri, di tempat yang kamu sudah tidak boleh beramal lagi. So point Saidina Ali, dia nak beritahu senang je tuan. Dia nak kata beramal kat sini, dekat sana tuai hasil. Itu aja sebenarnya. Tapi sebab dia cakap tu berpusing-pusing kan, jadi saya ulang cakap dia macam tu, berpusing-pusing sikit. Menariklah perkataan dia tu, tapi pemahamannya sebenarnya senang aja. Makna Saidina Ali nak ingatkan kita, dunia ni lah segala-galanya untuk kita beramal. Tuan-tuan nak semayang atas dunia tuan-tuan, tuan-tuan nak puasa, nak sedekah, nak buat baik, semua atas dunia semasa hidup. Meninggal saja tak ada apa dah tuan-tuan. Ibarat tutup buku, tutup file, tutup lah file, habis, tak ada dah. Nak susah-susah semayang, masih hidup. Tuan-tuan nak penat datang kuliah subuh besok, masih hidup. Nak berzikir banyak-banyak, masih hidup je tuan-tuan. Mati dah tak ada apa dah tuan-tuan. Jadi itu kita kena ingat tu. Walaupun kita wajib beriman dengan adanya hari akhirat, tapi ulama kata fasa kedua kita hidup, iaitu fasa di dunia. Kita ada 4 fasa tuan-tuan. Fasa pertama dalam rahim ibu,
Kita hidup dalam rahim ibu dah, dalam perut mak kita 9 bulan, tu tak ada apa sangat. Fasa kedua, kita hidup atas dunia ni. Fasa ketiga, kita hidup di alam barzakh, menantikan kiamat. Fasa keempat, akhirat yang sebenar. 4 fasa je tuan kita hidup. Sekarang ni kita fasa yang kedua atas dunia ni. Dan ulama' kata daripada 4 tu, fasa sekarang ni yang paling penting sekali, yang menentukan kubur kita luas ke sempit sekarang. Jadi sebab itulah tuan-tuan, teruskan kebaikan. Tak usah peduli apa manusia nak cakap pasal kita ke, pasal apa baik yang kita buat ke, lantaklah. Orang nak kata apa, biarlah tuan. Yang penting Allah kata benda baik yang kita buat tu betul, benda baik yang kita buat tu elok, agama iktiraf, jalan. Orang kata biarlah tuan, kan? Orang kata bukan apa-apa pun, biarkan dia. Baik, kita sambung sikit lagi tuan. Mengenai hari akhirat, Allah sebut Al-Baqarah 177, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Bukanlah perkara baik itu hanya kamu hadapkan wajah kamu di timur ataupun ke barat, tetapi kebaikan itu adalah berimannya seorang itu kepada Allah dan kepada hari akhirat. Itulah kebaikan yang sebenar, bila kita masing-masing pakat jaga iman kita masing-masing. Ingat ya tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, iman kita kena jaga sendiri, bukan orang lain tolong jagakan. Iman kita ibarat kesihatan kita, masing-masing jaga kesihatan diri dia sendiri. Kalau tuan-tuan sihat, tuan-tuanlah yang sihat. Kalau tuan-tuan sakit demam, tuan-tuanlah yang sakit demam, bukan orang lain. Sama macam iman kita. Kalau kita jaga iman kita dengan baik, iman kita lah yang elok, iman kita lah yang meningkat, iman kita lah yang ditinggikan darjatnya oleh Allah. Tapi kalau kita tak jaga iman kita merudum ke bawah, iman kita bukan iman orang, iman kita. Jadi pakat-pakat jaga iman kita masing-masing. Moga-moga Allah sentiasa upgrade iman kita ke arah yang lebih tinggi, ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha pada diri kita masing-masing, insya-Allah. Baik, saya nak habiskan yang terakhir tuan-tuan. Ada sikit lagi huraian tu saya tak baca lah. Saya nak habiskan hadis nombor 55. Hadis tu pendek je. Baik, hadis nombor 55. An Aliin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bi arba'in, yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah ba'athani bil haqq wa yu'mina bil maut wa yu'mina bil ba'th ba'dal maut wa yu'mina bil qadar. Hadis sahih Imam At-Tirmizi. Yang bermaksud daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seorang itu tidak dikira sebagai mukmin sehinggalah ia beriman sekurang-kurangnya kepada 4 perkara. Yang pertama, mengetahui dan meyakini bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa aku adalah Rasulullah yang mengutuskan aku membawa kebenaran. Jadi nombor 1 antaranya, kita kena beriman pada Allah dan Rasul yang Allah kirim sebagai pembawa kebenaran. Yang kedua, kata Nabi, beriman mati yang memang ditetapkan masa dan caranya bagi tiap-tiap seseorang.
Jadi kita kena percaya tuan-tuan, mati itu pasti. Kan? Suka tak suka akan matilah. Bersedia ke tidak, kita akan mati. Seronok ke takut mati pun mati, semua akan mati. So istilah yang kita biasa guna, mati itu pasti. Saya ada cerita kot itu hari, saya jumpa satu kedai, bukan kedai lah, warung tepi jalan jual-jual air. Nama kedai dia, nama banner dia, air balang beracun. Seram tuan-tuan. Air balang beracun, nama kedai dia tu, warung tu. Tapi tutup lah, selalu petang tu tutup. Jadi ditulis situ air balang beracun. Lepas tu ada tagline pula kat bawah tu. Dia tulis air balang beracun, sedap belum pasti, mati itu pasti. Dia macam ustaz dia yang jual air tu. Yang syok tu dia tulis sedap belum pasti. Orang nak beli pun seram kan. Dah sedap tak pasti, tukarlah ayat tu sikit lah. Yang belakang tu dah okey dah, mati itu pasti dah cantik lah tuan. Dakwah kan. Tapi tak tahulah sedap ke tak. Saya pun tak pernah beli pun kedai tu, sebab bukan kat rumah pun, tengah-tengah highway mana entah itu kat Kepung kan. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu cerita mati. Yang kedua Nabi sebut beriman dengan kematian. Percaya mati ni Allah dah tentukan masa, dah tentukan asbab, semua Allah dah set up dah untuk kita tuan. Kemudian yang ketiga, percaya atau beriman dengan kebangkitan hidup semula sesudah mati, yakni bangun di padang mahsyar. Kita wajib percaya kita akan dibangkitkan semula di padang mahsyar. Dan yang keempat, percayakan qadar takdir yang telah ditentukan Allah. Ada benda tuan-tuan, ketentuan Allah yang kita tak boleh nak elak tuan-tuan. Kita dah usaha, kita dah cuba, kita plan macam ni, Allah takdir macam ni, tak boleh buat apa dah. Malam ni Allah takdirkan saya tak bawa buah anggur. Yang tuan-tuan beli bulan lepas tu lah. Sebab apa ustaz tak bawa? Jangan jawab oh itu dah takdir Allah. Bukan, memanglah takdir Allah kan. Tapi sebab memang tak ada stok kan. Dah seminggu lebih lah saya tak jual anggur. Saya jadi penganggur sekarang ni. Anggur tak ada. Ada tapi lain punya, tak syok. Ada daripada Cina kan. Tapi cantik juga, bulat-bulat besar kan. Tapi ada biji, saya tak gemar pula nak jual yang ada biji. Kita nak yang senang nak telan je kan. Jadi tunggulah tengok, kalau ada rezeki bulan depan ada, kita bawa kan. Jadi takdirnya bulan lepas ada, saya bawa lah. Malam ni tak ada lah. Menganggur lah kita malam ni, tak ada, memang tak ada. Jangan tanya. Semalam balik kuliah ada anak murid, Ustaz anggur ada? Tak ada. Seminggu dah tak ada, habis stok. Tunggu stok baru tak tahu bila sampai. Nasib-nasib lah. Saya tunggu yang Lebanon itu hari lah. Lebanon, South Africa dengan Egypt, 3 ni. Yang sentiasa ada 2, satu China, satu Amerika. Tapi Amerika ni kita terbayang Israel pula, geram lah rasanya. Malah nak ambil anggur dia, lagipun mahal tuan-tuan. Amerika punya anggur, grape dia tu bapak gila mahal. Tak boleh buat jual. Modal pun tak balik modal tuan. Beli untuk makan boleh lah, tapi untuk jual tak boleh, terlalu mahal kan. Jadi hal Lebanon, Mesir yang saya sebut tadi tu, itu bolehlah buat jual kan. Harga pun tak tinggi sangat, boleh jual. Jadi itu contoh kita percaya pada ketentuan dia. Kita plan anak kita hantar sekian-sekian, tahu dia jadi benda lain kan. Kita hantar dia nak jadi pakar komputer, rupanya dia minat baca Quran pula, dah masuk tahfiz, dah lain pula cabang dia kan. Nak buat macam mana? Kita usaha macam ni, Allah atur macam ni. Itu bukan kuasa kita tuan-tuan, itu ketentuan dia. Jadi sebab itu orang yang ada iman, dia akan percaya ketentuan Allah. Contoh paling senang malam ni, pukul 9 lagi keluar keputusan Parlimen Kemaman. Apa takdirnya, kita tunggu. Contoh kan, tak sabar pula nak tunggu keputusan. Dah sahur dah.
Baik, jadi tuan-tuan, itu contoh. Jadi maknanya kita nak sebut apa juga ketentuan Tuhan, baik atau buruk, wajib kita terima. Dia bukan takdir Allah ni yang baik je kita seronok, bukan. Yang buruk pun dia hantar juga. Allah izin jadi kan. Kita parking kereta, saya lah parking kereta, pergi kuliah parking, lepas tu start kereta balik, pergi kuliah parking, start kereta balik. Minggu lepas parking, keluar balik, tengok kemek. Bukan kena tu masa saya tengah mandu, kan. Saya tak tahu parking di mana. Atas tayar sebelah kiri panjang dia juga, kan, kemek dengan cala, kan, macam kena gesek lah. Orang gesek macam tu. Jadi kebetulan kuliah subuh pagi tu surau tu ada CCTV. Sajalah saya suruh intai, kan. Tak tahulah kena kat mana saya kata, tapi dah kebetulan ada, intai tengok. Juling mata AJK tengok 2 jam punya CCTV ni. Yalah, saya parking pukul 6 pagi, subuh saya sampai bang. Saya keluar borak menyembang sampai orang dah balik pukul 8 baru saya keluar dari surau. 2 jam juling mata tengok. Dia kata satu tak ada kejadian tu, Ustaz. Tak ada siapa sentuh kereta Ustaz sampai Ustaz balik. Jadi tak apalah, saya kata saja nak tengok kok ada, kan. Tapi tak ada. Saya pun tak tahu kena kat mana. Tengok dah kemek gitu, hantar bengkel, okey lah, 350 okey lah. Tu kira kafarah dosa tu. Kan. Kita baca macam tu je, tuan-tuan. Kita tak payah, oh ni aku kena viral. Tak viral benda dah kemek, kau pergi repair je lah, selesai masalah. Apa yang nak kecoh-kecoh, nak maki orang yang kita tak tahu siapa yang buat, kan. Biarlah orang tu besok kita halalkan ke, senanglah kerja dia kat akhirat besok, biarlah, kan. Tak payah pening, kan. Allah dah tentu dah. Kita jaga macam mana kereta kita, pam orang langgar belakang. Tadi atas highway saya tengok rebeh habis belakang Toyota Camry kot. Tengok rider Grab ke apa entah tadi, dalam move ke apa tak tahulah, dah terbaring tak bergerak, kan. Saya risau takut mati, kan. Tapi tak bergerak dah lah. Mungkin hidup kot, sebab orang tak bagi dia bergerak kot. Sebab saya rasa kalau dia hentam belakang tu memang melambung dia, kan. Sebab tengok cara kemek tepi bucu kereta tu sampai reban bawah dia tu kuat tu. Tapi dia terbaring macam tu, kan, tak bergerak dah. Mudah-mudahan hidup lah, kan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, itu takdirnya kita tak tahu. Kita bawa elok baca doa begitu begini, orang langgar belakang. Tengah elok-elok ni kereta seberang sana melompat berhijrah pula mari belah sini. Kita nak kata apa? Tu hari ada tayar lori tu cabut, kan, makcik tu kena keluar pucat-pucat muka makcik tu. Kesian kat dia. Tayar lori hentam cermin depan, tuan-tuan. Bersepai cermin tu, kan. Belum tengah bawa ulas sawa pula naik lagi. Tu pun ada kat aku tengok. Bapak besar ulas sawa atas cermin depan tu, elok aja. Dia buat lawatan tapak, kan. Ni tengah bawa kereta ni, melentang bukan main panjang dengan batik dia. Saya tak lalu, tuan. Baik aku berhenti, aku cabut, biar dia berjalan atas kereta, kan. Daripada kita bawa dia duduk hai-hai kat depan cermin tu, kan. Satu kerja, tuan-tuan. Kalau dia menyelinap masuk ke celah bawah tu tak pasal je, kan. Jadi tuan-tuan, doa kita baca, apa nak jadi kita tak tahu. Saya nak balik saat lagi nak jadi apa, mudah-mudahan tak jadi apa-apa lah, kan. Tapi macam-macam boleh jadi. Saya pernah balik daripada surau, tuan-tuan, saya ingat lagi. Ni bukanlah cerita seram ke apa, tak adalah seram. Dia ada, lepas dia kita keluar tol, kalau macam ni masuk tol Bukit Buntung tu, saya hala kiri, kan, nak balik ke Sungai Buloh. Jadi antara Bukit Beruntung lepas tu Sungai Buaya, kan. Antara Bukit Buntung Sungai Buaya tu dia ada satu area yang highway memang gelap lah, tuan-tuan. Di mana ada lampu, kecuali dekat simpang junction tol je ada lampu, kan. Jadi ada sekali tu, saya tak ingat 2-3 tahun lepas ke bila entah, saya tengah mandu ni, saya duduk lane tengah, selalu lane kanan. Hari tu macam warok sikit, bawa slow, saya duduk tengah-tengah, 100-120 macam tu, relax. Biasa 108, kan. Lane kanan, kan. Tapi hari tu macam mood nak buat laju tak ada, kan. Kita relax je. Tengah-tengah bawa 100-120 tu, tahu-tahu tang bunyi.
bunyi macam satu dentuman, betul-betul belakang seat saya, dinding luar lah, belakang seat, macam ada batu ke ataupun satu benda yang hentak belakang kereta. Tapi telinga saya tak pekak kan, saya dengar pang, bunyi kuat tau, macam hentakan. Saya kata apa benda pula ni kan. Saya jalan je, tak ada apa pun. Balik-balik tengok tak ada kemis, tak ada apa pun. Tapi telinga saya dengar lah bunyi macam dentuman tu kan. Betul-betul kat kereta kita sedar kereta kita tengah bawa relax kan. Tak ada lori, tak ada apa, tepi semua tak ada. Saya seorang je, pang, dekat seat belakang. Tapi dekat dinding bodi kereta tu lah. Kita pun sampai-sampai kita terus pergi tengok belakang, tak ada apa, kemik ke calok ke apa, tak ada. Agaknya dia gogorau macam tu lah kan. Ni kejap lagi nak balik tu kan, dia jadi pula no? Semangat cerita kan. Tapi tak apa tuan, itu kita beriman dengan ketentuan Allah, kan, ketentuan Allah. Jadi apa pun tuan-tuan, yang penting jaga iman kita masing-masing, pertahankan akidah kita sampai kita mati. Dan perkara yang sering saya pesan, teruskan berdoa untuk umat Islam kita di Palestin. 7 hari gencatan senjata baru-baru ini tuan-tuan, 4 ke 7 hari itu sebenarnya menunjukkan kekalahan di pihak pihak itulah Israel. Kan salah sebut kan, padam pula live ni kan, satu dah padam lah tuan, dah kena seminggu lah. Ni kan ada 3 lagi ni kan kena pula. Jadi itu bukti mereka sebenarnya dah, orang kata istilahnya mengangkat bendera putih sebenarnya, tapi diorang degil kan, degil. Dia bila buat kejahatan tu sebenarnya mereka dah tak tahu, dah mati kutu tuan. Nak isytihar berhenti malu kan. Diserang tak jumpa mujahidin, tak jumpa tuan-tuan. Yang ditembak mati 14,000 semua orang awam. Adalah sikit-sikit mujahidin yang mati kan, tapi tak jumpa. Itu yang dia macam give up. Dan belum ada peperangan yang macam kita tengok sebelum ini, yang dah berlarutan hampir 2 bulan. Tak ada tuan. Kali ni memang melarat, dia drag sampai nak masuk 2 bulan dah ni. Walaupun hari ni mereka serang lagi, dia tembak lagi satu kawasan, mati pula berapa belah orang tadi. Itu lah kerja dia. Sebab dia cari mujahidin tak jumpa tuan-tuan. Saya sembang tuan, ni penutup lah, saya nak cerita sikit. Saya kuliah baru ni, ada 2 ex army, datuk lah, bekas tentera kita lah. Dia pakar lah bab-bab perang ni, banyak pengalaman dia kan, berperang dulu. Saya kata, macam mana datuk tengok perang Israel dengan mujahidin? Dia kata, Ustaz, Israel memang kalah dah Ustaz. Dia memang kalah Ustaz. Mujahidin ni dia bawa keluar 30% Ustaz. 30% dia punya tentera dan dia punya mujahidin dan juga kelengkapan dia. Baru 30% Ustaz. Sebab itu diorang masuk Gaza ikut darat 2 hari je Ustaz, dia keluar balik, tak boleh masuk Ustaz. Ustaz bayang, diorang masuk tapi tak tahu di mana duduknya mujahidin tu. Atas tembok, celah pokok, bawah tanah. Tahu-tahu peluru je sampai. Mana lalu Ustaz, memang patah balik. Lepas tu banyak kereta tank yang mujahidin tembak kan. Cuba Ustaz tengok mujahidin pakai apa Ustaz? Pakai tracksuit Ustaz. Yang Israel pakai kelengkapan perang, baju besi, seluar besi semua dia pakai. Mujahidin pakai selipar je Ustaz. 10 meter bam tembak, mampus dalam tu 2-3 orang tak. Dia dalam tanker tu 2 atau 3 orang je dalam tu. Lepas tu saya tanya dia, kalau kita duduk dalam kereta kebal tu Ji, nampak 360 lah, pemandangan dia 360 darjah. Dia kata bukan Ustaz, 180 je, depan saja, daripada tepi ni sampai depan je. Belakang kalau mujahidin datang memang mampus Ustaz. Dia buka kepala tangki tu, masuk bom, dia tutup, habis. Tu yang Gostan keluar kan. Dia tak jumpa dekat mana mujahidin ni duduk. Memang bawah tanah, tapi kat mana tuan? Orang Palestin pun tak tahu. Kan? Dia punya terowong kereta, lembu boleh masuk kan? Terowong ni.
Ada pernah sekali masa perang Gaza dulu, rupanya terowong dekat Gaza tu sampai ke Mesir, tuan-tuan. Dia sampai ke Mesir. Kita nak habis dah, YB pun sampai. YB sampai tu cerita Mujahidin tu. Jadi terowong tu dikatakan sampai ke Mesir, tuan. Jadi dia masuk makanan dalam tu. Tu yang Israel pun dia jadi pening kepala, tuan. Tak boleh nak settle kan. Walaupun Amerika desak suruh berhenti, tapi setan tu dia dia nak tembak agak, sebab dia niat dia nak musnahkan Hamas, itu saja. Tapi dia tak jumpa lah setakat ni kan. Adalah yang mati juga, tapi matlamat tu tak sampai lah. Jadi teruskan doa, tuan-tuan. Kita minta pertolongan Allah sentiasa. Mudah-mudahan Allah bagi pertolongan kepada mereka semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi jangan jemu, terus je doa 24 jam. Doa kunut nazilah, solat hajat, apa semualah, Yasin. Yang penting doa kita itulah. Walaupun kita nak ke sana susah, tapi doa kita insya-Allah Allah akan sampaikan pada mereka. So terima kasih pada muslimin-muslimat yang hadir pada malam ini, yang menonton semua, terima kasih banyak. InsyaAllah tajuk berikutnya, keadaan seorang ketika sampai ajal mautnya. Kita akan cerita bab mati pula, tuan. Pada jadual kita tahun depan lah, Januari 2024, insyaAllah, biiznillah. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan dulu majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr milus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين والكفر والكافرين والظلم والظالمين وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita jumpa kuliah subuh pagi besok. Alhamdulillah, semoga kita akan sabar kita syarah bagi keterdekaan dari soal ini. Terima kasih semuanya.